Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawayna ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha' wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyina bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna bi nuril fahm. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ilahal wara sahil ala kulli man qara tasani fa haddadil ula ma ta'assara wa aslih lahu kulla syu'uni wajud lahu bi'afiyatil kubra wa ahsin lahu al-qira wa jaddid lahu fi kulli hinin karamatan wa fadlan wa an'ishhu idha ma ta'athara. Wahab ya waliyal khairi unsan wa rahatan wa rizqan halalan wasi'an wa muyassara. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. InsyaAllah sebelum kita mulakan bacaan kitab Nasihat Agama Wasiat Iman, kita buka muka surat 3 daripada kitab Bicara Diri Penulis. Kita bacakan sedikit sebanyak tentang Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Walaupun kita dah selalu baca setiap kali kita mulakan karangan, tapi insya-Allah moga-moga dengan diulangi riwayat hidup Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, kita akan mendapat daripada keberkatan beliau insya-Allah. Muka surat 3, Bicara Diri Penulis. Beliau adalah Syekhul Islam atau Maha Guru, penganjur dan pemimpin utama dalam jejak dakwah dan pendidikan, dari keturunan Sayyid yang mulia Abdullah bin Alawi Al-Haddad Al-Alawi Al-Husaini Al-Hadrami Al-Syafi'i, imam ahli zamannya yang sering berdakwah ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, berjuang untuk mengembangkan agama yang suci dengan lisan dan penanya yang menjadi tumpuan dan rujukan orang ramai dalam ilmu pengetahuan. Beliau telah dilahirkan di salah sebuah kampung di kota Tarim, iaitu salah satu kota negeri Hadramaut yang terkenal, pada malam 5 hari bulan Safar tahun 1044 Hijrah. Beliau lalu dibesarkan di kota tersebut yang terkenal sebagai pusat penetapan kaum asyraf, iaitu keturunan Sayyid, dari keturunan Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Talib. Di sanalah beliau mendapat pelajaran Al-Quranul Karim serta menghafalnya. Di masa kecil beliau kehilangan pandangannya disebabkan terkena penyakit cacar. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala telah menggantikan pandangan lahir itu dengan pandangan batin. Beliau terus menuntut ilmu agama dan mendalaminya sehingga menjadi pintar dan jago dalam segala selok beloknya. Kemudian beliau mendampingi para ulama yang terkenal di zamannya sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala mengurniakan kekuatan menghafal yang sangat menakjubkan serta fahaman yang luar biasa. Beliau terus bersungguh-sungguh dalam menjalankan amal ibadatnya, menyertakan amal di samping ilmu. Demikianlah cara hidup beliau sejak umur remaja hingga ke umur dewasa dan ke umur tua. Kemudian beliau mula bergiat untuk mendidik murid-muridnya dan membimbing peminat-peminat untuk menuju ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantaran itu ramailah pelajar-pelajar yang datang mengunjunginya dari merata ceruk dan rantau, sehingga dengan itu tersebar luaslah manfaat yang ditabur oleh beliau ke merata tempat. Beliau sering juga merantau dan mengunjungi beberapa negeri untuk tujuan dakwah dan menyebar ilmu pengetahuan, sehingga tersebar luaslah pula pengajaran ilmu agama itu kepada orang ramai. Beliau juga seorang penyair yang berbakat. Apabila mengungkapkan syairnya nescaya mempersonakan. Juga seorang penulis yang puitis. Tulisannya sungguh mengharu dan memikat hati. Apabila berpidato sering menimbulkan minat untuk mendengar
dan apabila menghujah sering melumpuhkan. Beliau terkenal seorang pengarang yang jelas segala ibaratnya, kukuh dalam pengolahannya, mendalam segala perbahasannya, meneliti dalam pengambilannya, hujahnya terang, penerangannya mengagumkan, amat luas interpretasinya. Beliau sering mengukuhkan pembicaraannya dengan ayat-ayat Al-Quranul Karim, dengan hadis-hadis Nabi SAW dan kata bicara dari para tokoh dan imam, untuk mencabut dari gangguan-gangguan dalam diri dan was-was dalam dada setiap yang syubhah, dan memperbetulkan setiap buruk sangka, sehingga tiada ditinggalkan sesuatu muskilah pun melainkan dicelahnya, atau sesuatu persoalan pun melainkan dijawabnya. Yang demikian itu boleh diikuti di dalam semua karangan-karangannya, umpamanya An-Nasaih Ad-Diniyah, buku yang saya terjemahkan ini, dan sebuah risalah yang berjudul Ad-Da'watut Tammah, dan risalah yang lain lagi berjudul Al-Mudzakarah Ma'al Ikhwan wal Muhibbin, dan lain lagi Al-Fusul Al-Ilmiyah, dan Ittihafus Sa'il bil Ajwibatil Masail, dan sebuah diwan iaitu kumpulan syairnya yang terkenal itu. Beliau radhiyallahu anhu telah diwafatkan Allah Subhanahu wa taala pada petang hari Selasa 7 hari bulan Zulqa'dah tahun 1132 Hijrah, dan dikebumikan di perkuburan Zambal di Kota Tarim. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala menggandakannya dengan balasan pahala yang banyak. Kitab An-Nasaih Ad-Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah, di antara buku-buku yang terbaik dicipta oleh Imam Haddad ini ialah bukunya yang berjudul An-Nasaih Ad-Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah. Beliau telah menyusunnya tepat sebagaimana yang beliau katakan dalam mukaddimah bukunya, iaitu saya cuba menyusunnya dengan ibarat yang mudah supaya dekat kepada fahaman ramai, dan saya gunakan perkataan-perkataan yang ringan supaya segera difahami dan mudah ditangkap maksudnya oleh orang-orang yang khusus dan orang-orang awam dari ahli-ahli iman dan Islam. Beliau melengkapkan buku itu dengan perkara-perkara yang wajib diketahui oleh setiap Muslim, umpamanya yang berkaitan dengan akidah, yakni kepercayaan dan hukum, apa yang seharusnya diserikan diri dari keluhuran budi pekerti dan akhlak yang terpuji. Beliau turut menerangkan juga mengenai dasar dakwah ke jalan Allah Subhanahu wa taala, serta cara-cara menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala dengan menguatkan penerangannya berdalilkan firman-firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, serta kata bicara dari para imam dan alim ulama yang dikira tidak patut seseorang muslim menjahilinya, ataupun tidak sepi seseorang alim atau pendakwah atau guru atau murid dari memerlukannya. Saya telah mengkhususkan berbagai penerangan terhadap pembicaraan pengarang yang tidak kedapatan pada naskah asalnya, agar mudah diperhatikan dan senang dirujuk apabila perlu. Saya telah meletakkan tajuk bagi tiap-tiap pembicaraannya serta membuat komentar-komentar yang perlu di samping pembetulan-pembetulan yang teliti, sehingga buku ini menjadi lengkap untuk dipersembahkan, menepati maksud dan tujuan dalam erti kata mudah, senang dan indah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi balasan pahala kepada pengarang dan penerbit bagi pihak Islam dan kaum muslimin, dan bagi pihak ilmu pengetahuan dan ahli ilmu pengetahuan, serta mendatangkan manfaat yang besar. Naam. Disebutkan di sini beliau adalah Syekhul Islam. Syekhul Islam merupakan gelaran yang besar. Ini dalam sejarah Islam tak ramai ulama-ulama yang diberi gelaran Syekhul Islam. Ni antara gelaran yang paling besar yang diberikan kepada para ulama apabila beliau diberikan Syekhul Islam. Yakni mereka ni mahir dan menjadi rujukan kepada, kalau bukan semua, kebanyakan daripada cabang-cabang agama, cabang-cabang ilmu agama. Kemudian disebutkan dari keturunan Sayyid, iaitu daripada keturunan Sayyidina Hasan ataupun Sayyidina Husain, dan di sini ditulis daripada Al-Husaini, maksudnya daripada Sayyidina Husain. Al-Haddad dia punya keluarga, kita pun rasa dah tahu dekat Johor ni banyak keturunan Sayyid, ada Al-Attas, ada Al-Haddad, ada Al-Habsyi dan sebagainya. Alhasil Imam Abdullah bin Al-Haddad
Dan mufti kita di Johor ni pun 2 orang daripada keluarga Al-Haddad. Yang mufti yang pertama dan kedua Al-Atas, Habib Salim bin Ahmad. Yang kedua Habib Abdul Qadir bin Muhsin Al-Atas. Yang ketiga Habib Alwi bin Tahir Al-Haddad. Dan juga yang ke-6 atau ke-7 mufti Johor, abahnya kepada Habib Abu Bakar bin Alwi, yang pimpin Majlis Asma'il Husna. Abahnya mufti Johor yang ke-6 atau 7 macam tu, Habib Alwi bin Abdullah Al-Haddad. Naam. Asy-Syafi'i, bermazhabkan Asy-Syafi'i Al-Hadrami, yang ini berasal daripada Hadramaut. Jadi kalau kita nak letak Al juga, kita pun boleh Al-Jauhari, Johor, Al-Jauhari daripada Johor. Naam. Imam ahli zaman yang sering berdakwah jalan Allah, naam, dengan lisan dan penanya, yang ini mengajar dan juga menulis. Sebab apa? Sebab manfaat menulis ni ianya akan kekal selagi mana buku penulisan itu kekal. Macam sekarang ni, alhamdulillah, walaupun Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad dah meninggalkan kita kurang lebih 390 tahun, tapi masih lagi dimanfaatkan daripada ilmunya Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad. Naam, mata dia buta, tapi ada murid-murid dia yang karang, yang tuliskan. Ada murid dia yang tuliskan, yang menjadi tumpuan dan rujukan orang ramai dalam ilmu pengetahuan. Dan kitab Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad, seperti yang kita pernah sebutkan, yang ini diterjemahkan dalam, alhamdulillah, banyak bahasa. Bahasa Inggeris, bahasa Perancis, bahasa Melayu, dan banyak bahasa, nak menunjukkan Allah Subhanahu wa ta'ala terima daripada penulisan Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad. Beliau menghafal Quran sewaktu kecil, diambil pandangannya. Subhanallah, Allah Subhanahu wa ta'ala bila nak bagi satu pemberian, terkadang diambil dulu sedikit, kemudian diberi yang lebih banyak. Cuma kadang-kadang kita tak tahu. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Mungkin ada perkara yang kita tak suka, tapi itu baik untuk kita. Ala kulli hal, Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad diambil pandangannya sewaktu umurnya kurang lebih 4 tahun kalau tak silap, kemudian digantikan dengan pandangan hati ataupun pandangan batin, sehingga menjadi pintar dan jago dalam segala selok belok ilmu agama, dan mendampingi para ulama yang terkenal. Demikian cara hidup beliau dari sejak umur remaja hingga ke umur dewasa, yang ini bersungguh-sungguh dalam menjalankan amal ibadatnya. Kita tahu umur Imam Haddad kurang lebih 6-7 tahun, dia punya semayang sunat di waktu duha je dah dekat 100 rakaat, kalau tak lebih. Salat sunat di waktu duha 100 rakaat. Itu hari-hari biasa. Kalaupun hari-hari Ramadan dia semayang sunat 100 rakaat pada waktu duha pun dah berapa kali ganda dah, dilipat kali ganda oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hakadha kesungguhan orang-orang salih. Maksudnya mereka nak dapat darjat yang tinggi di sisi Allah bukan dengan bersenang lenang, yakni dengan usaha yang bersungguh-sungguh. Seorang penyair yang berbakat, kita pun banyak dengar kasidah Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad, syair-syairnya, yang mana kalau kita tahu maknanya, bahkan kata para ulama ataupun kata guru-guru kami, kasidah-kasidah Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad kalau diamalkan, ianya akan menjadi asbab untuk kita sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya kalau kita teliti, mungkin insya-Allah lepas ni kita ada peluang, kita boleh baca kasidah-kasidah Imam Haddad dan disyarahkan. Sebab apa? Sebab dengan mengamalkan daripada kasidah-kasidah Imam Haddad, ia akan menyampaikan seseorang itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Dan beliau telah diwafatkan pada petang hari Selasa 7 Zulqa'dah tahun 1132 Hijrah, yakni kurang lebih 313 tahun dah meninggalkan kita kurang lebih. Sah tak? Nah. Dan kalau kita tengok, biasanya haul Imam Haddad dilakukan pada bulan Zulqa'dah. Yang banyak haul yang besar-besar Imam Haddad dekat KL lah. Tapi dekat tempat-tempat lain pun ada. Kita kat Johor jarang. Tapi kat KL biasanya banyak. Dan sekarang ni pun diorang dah bergerak. Diorang akan cuba buat di
negeri-negeri yang berbeza lah. Dia pergi ke sana ke sini dan sebagainya. Katanya tahun ni nak dibuat di Johor insya-Allah, kalau tak silap. Ustaz Imran Angguli akan buat dengan anaknya Ami Bakar, Habib Abdul Rahman Al-Haddad. Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad dia yang karang. Dia yang karang. Muka surat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Subhanahu wa taala, Maha Pengasih lagi Penyayang. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tiada upaya dan kuasa melainkan dengan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Tinggi dan Maha Besar. Maha suci Engkau, wahai Tuhan, tiada ilmu bagiku melainkan apa yang Engkau ajariku. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui, Maha bijaksana. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, seru sekalian alam, yang telah menjadikan dakwah kepada kebenaran, petunjuk kepada kebaikan dan nasihat kepada kaum muslimin sebagai semulia-mulia amal bakti, setinggi-tinggi darjat dan sepenting-penting urusan dalam agama. Iaitulah jalan para nabi yang diutus dan jalan para aulianya yang saleh, juga jalan para ulama yang patuh, yang mendiami seluruh ilmu pengetahuan dan keyakinan. Dimulakan kitabnya dengan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, mengikuti apa yang dilakukan di dalam Al-Quran ataupun apa yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sesuai dengan hadis Nabi, kullu amrin dzibal la yubda fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Setiap perkara yang penting tidak dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka akan terputus keberkatannya ataupun tidak sempurna keberkatannya. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Menafikan segala upaya dan kuasa kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan menafikan merasakan tidak ada ilmu kecuali apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah yang menjadikan dakwah kepada kebenaran, petunjuk kepada kebaikan, nasihat kepada kaum muslimin semulia-mulia amal bakti. Yakni tak ada perkara yang lebih mendatangkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala melainkan daripada kita mengajak manusia kepada kebaikan. Bahkan berkata para ulama, antara perkara yang memberikan kita pembukaan kepada Allah ataupun menyampaikan kita kepada Allah, antara asbab paling besar adalah dengan mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita mengajak manusia kepada Allah, ia akan seakan-akan kita ajak orang, insya-Allah kita pun akan sampai. Tapi kalau kita usaha cara lain pun mungkin akan sampai, tapi tak ada garanti. La ilaha illallah. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala jadikan kerja-kerja para nabi dan kerja-kerja para kekasih Allah Subhanahu wa taala adalah untuk mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kerja para ulama. Selawat dan salam atas junjungan dan penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang amin, orang kepercayaan dan kekasih yang teguh, penutup sekalian para nabi, imam sekalian para muttaqin, ini yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, pemimpin bagi orang-orang yang terdahulu dan terkemudian, dan atas keturunannya serta para sahabatnya yang bersih hati lagi benar, dan atas para pengikutnya yang baik-baik hingga hari kiamat. Selawat dan salam ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi asbab kita mendapat segala kebaikan. Kalau bukan kerana Rasulullah, kita tidak kenal Allah, kita tak kenal apa itu Islam, kita tak tahu apa itu iman, kita tidak tahu apa itu salat, puasa, apa-apa amalan salih itu semuanya dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan berkat doa Nabi sepanjang malam pada malam peperangan Badar. Kita baru lepas malam 17, malam nuzulul Quran. Malam nuzulul Quran ni 5 ayat pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat pertama diturunkan pada 17 Ramadan. Dan keseluruhan Al-Quran yang diturunkan daripada Lauhil Mahfuz ke langit dunia pun pada 17 Ramadan. Dan
Lailatul Qadar pada tahun itu pun pada 17 Ramadan, pada malam diturunkan Al-Quran. Naam, dan Nabi SAW berpuasa dan sahabat-sahabat pun berpuasa sewaktu peperangan Badar. Dan peperangan Badar berlaku pada tahun kedua selepas hijrahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tahun pertama Nabi Allah mewajibkan puasa, memfardukan puasa. Tahun tu juga diorang keluar pergi berperang. Jadi dalam keadaan baru first time berpuasa, terus diuji dengan peperangan. Dan antara doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, kalau orang-orang Islam yang ada yang menghadiri peperangan Badar ini dihancurkan, yakni kalah, maka ditakuti tak akan ada dah orang-orang Islam yang akan menyembah kamu. Antara doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan berkat kesungguhan Nabi dan sahabat-sahabat dan kesabaran Nabi dan sahabat-sahabat menegakkan kebenaran, maka alhamdulillah hari ini kita meraih hasilnya. Dan antara asbab untuk memastikan generasi seterusnya mendapat apa yang kita dapat, kita juga perlu berusaha, kita juga perlu bersabar dalam melakukan ibadah, dalam menyampaikan kebenaran, sehingga orang yang berada di zaman kita mendapat kebaikan, dan juga agar supaya memastikan orang yang datang selepas kita juga akan tersampai segala kebaikan kepada mereka. La ilaha illallah. Naam, adapun selepas dari itu, maka baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw ila imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Sesungguhnya tiap-tiap amal itu adalah dengan niat, dan sesungguhnya bagi setiap manusia itu, yakni balasan apa yang telah diniatkan. Barang siapa berhijrah, yakni berpindah negeri kerana Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa berhijrah kerana dunia yang dituntutinya atau kerana seorang perempuan yang mahu dinikahinya, maka hijrahnya itu adalah kerana apa yang ia berhijrah kerananya. Naam, Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad meriwayatkan ataupun mendatangkan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama ni yang sangat penting untuk kita memperbetulkan niat kita. Kita baca kitab, mempelajari ilmu agama, perlu diperbaiki niat kita, perlu diluruskan niat kita, perlu diikhlaskan niat kita kerana Allah Subhanahu wa taala. Kerana ilmu itu hanya akan mendatangkan hasil bila dipelajari dengan niat yang betul. Kalau dengan niat yang salah, maka waliyadzubillah takkan sampai kepada matlamat ataupun maksudnya. Naam, innamal a'malu binniyat, iaitu tak ada satu amalan dalam agama yang akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan niat. Sebab tu penting niat. Segala apa amalan agama perlu niat. Dan kita tahu Ramadan dalam mazhab Imam Syafi'i, setiap hari merupakan ibadah yang berasingan. Sebab tu dalam mazhab Syafi'i kita kena niat setiap malam. Kita boleh mula niat daripada lepas maghrib sampai sebelum subuh. Dan innamal a'malu binniyat, hadis ini juga orang-orang salih, para ulama suka untuk memulakan kitab mereka dengan hadis ini, agar supaya memberikan peringatan kepada penuntut ilmu untuk memperbaiki niat mereka dan menjaga niat mereka. Jangan sampai niat itu cenderung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan kerana amalan hati ini lebih berat pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada amal ibadah yang dilakukan oleh anggota tubuh badan. Amalan yang dilakukan oleh hati, dia punya pahala lebih besar daripada pahala yang kita dapat dengan anggota tubuh badan. Jadi apa-apa yang dilakukan oleh hati ni, pahala dia lebih berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dosa yang dilakukan oleh hati ni, dia punya dosa lebih berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naam, kemudian sabdanya lagi, ad-dinun nasihah. Qulna liman ya Rasulullah? Qal lillahi wa likitabihi wa lirasulihi wa li'aimmatil muslimina wa ammatihim. Agama itu adalah nasihat. Para sahabat bertanya radhiyallahu anhum, kepada siapa wahai Rasulullah? Jawab baginda, kepada Allah, kepada kitabnya,
kepada Rasulnya dan kepada para pemimpin kaum muslimin serta orang-orang awamnya. Naam. Jadi ad-dinun nasihah, iaitu tiang agama itu adalah nasihat. Berdirinya agama dengan asbab nasihat. Sebab tu ada ayat Al-Quran yang diturunkan, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sering ingat mengingati antara satu sama lain. Apabila sifat ini ada dalam kehidupan seharian kita, ahli keluarga menasihati satu dengan yang lain, sahabat menasihati satu dengan yang lain, jiran-jiran menasihati satu dengan yang lain, maka akan berdiri agama. Tapi kalau semuanya nafsi-nafsi, semuanya tak nak ingatkan yang lain, semuanya tak nak diingatkan, khalas, maka tidak akan maju agama. La ilaha illallah. Kepada siapa wahai Rasulullah? Kepada Allah, yakni menasihatkan orang lain tentang keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, menasihatkan orang lain tentang kepentingan membaca kitabnya Allah Subhanahu wa ta'ala, menasihati ataupun mengajak orang lain agar supaya mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan apa-apa perkara yang terkait dengan Rasulullah, menasihati orang ramai agar supaya memberi hak kepada para pemimpin kaum muslimin serta orang-orang awamnya, yakni setiap orang yang mempunyai hak perlu kita tahu hak mereka dan cuba untuk menunaikan hak mereka. Saya susun buku ini dengan mengisikan di dalamnya parti-parti dan nasihat agama dan wasiat iman, dengan tujuan agar ia bermanfaat dan dapat dimanfaatkan, dan untuk menjadi tempat beringat dan mengingatkan bagi diri saya dan saudara-saudara saya dari kalangan kaum muslimin. Saya cuba menyusunnya dengan ibarat yang mudah supaya dekat kepada kefahaman ramai, dan saya gunakan perkataan-perkataan yang ringan supaya segera difahami dan mudah ditangkap maksudnya oleh orang-orang khusus dan orang-orang awam dari ahli-ahli iman dan Islam. Saya namakan nasihat agama dan wasiat iman. Saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar menjadikan persembahan buku ini khalis, iaitu ikhlas kerana Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mulia, agar dia mendekatkanku kepadanya di dalam syurga Jannatun Na'im. Aku berharap agar manfaatnya akan meluas bagi diriku sendiri dan bagi saudara-saudaraku dari para mukminin. Sesungguhnya dia, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah penguasa atas segala sesuatu dan penentu bagi segala sesuatu. Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sahajalah sebaik-baik tempat untuk bergantung, dan aku tiada akan memperoleh taufik melainkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala jua, yang kepadanya aku bertawakal dan kepadanya pula aku kembali. Naam, niat ditulis buku ini adalah agar supaya menjadi moga-moga ianya bermanfaat dan dapat dimanfaatkan, dan alhamdulillah kita dah dimanfaatkan dengan beberapa kitab Imam Haddad, petunjuk tarikat ke jalan akhirat, dan moga-moga Allah Subhanahu wa ta'ala panjangkan umur kita sehingga kita dapat baca dan mengamalkan daripada kitab nasihat iman, nasihat agama dan wasiat iman, insya-Allah. Amin, Allahumma amin. Naam. Yang pertama perihal takwa, dan alhamdulillah kita di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa ta'ala fardukan Ramadan, puasa di bulan Ramadan, agar supaya kita meraih ketakwaan. Perbahasan mengenai takwa, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa man asdaqu minallahi haditha. Adakah sesiapa yang lebih benar perkataannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Firmannya lagi, wa man asdaqu minallahi qila. Adakah sesiapa yang lebih dipercayai perkataannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Firmannya lagi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaykum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala shafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun wa la takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim
Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sesungguh takwa, dan janganlah sampai kamu mati melainkan di dalam keadaan Islam yang sebenarnya. Berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah Subhanahu wa ta'ala dan jangan berpecah belah. Ingatlah kurnia Allah atasmu ketika kamu dahulu bermusuh-musuhan, lalu diperteguhkannya hati kamu, yakni dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dengan kurnia Allah itu kamu menjadi bersaudara. Kamu dahulu berada di tepi lubang neraka, lalu diselamatkannya kamu daripadanya. Begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan keterangan-keterangannya kepada kamu supaya kamu menuruti jalan yang benar. Adakanlah di antara kamu umat yang mengajak kepada kebaikan, menyuruh mengerjakan yang benar dan melarang dari membuat yang salah. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan janganlah kamu sering serupa dengan orang-orang yang telah berpecah belah dan berselisih faham sesudah datang kepadanya bukti-bukti yang terang. Mereka itulah orang-orang yang akan memperoleh siksa yang dahsyat. Naam. Adapun firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang berikut, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sesungguh takwa. Ia adalah suatu perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya dari golongan kaum mukminin supaya bertakwa, kerana Allah telah mengumpulkan di dalam sifat takwa itu segala kebaikan dunia dan akhirat. Kemudian disuruh pula hamba-hambanya dari golongan kaum mukminin itu supaya bertakwa kepadanya agar mereka boleh berjaya dan mencapai penghormatan yang telah disediakan di dalam sifat takwa itu dari kebajikan dan kesempurnaan, juga kebahagiaan dan kemenangan semata-mata sebagai rahmat kepada hamba-hambanya dari kaum mukminin. Dan sememangnya lah Allah Subhanahu wa ta'ala amat kasih terhadap hamba-hambanya yang mukminin itu. Al-Imam Abdullah bin Alwi al-Haddad menyebutkan di sini bahawa Allah perintahkan kita supaya bertakwa kerana di dalam sifat takwa itu terdapat segala kebaikan di dunia dan akhirah. Allah perintahkan, segala perintah daripada Allah itu semuanya mendatangkan kebaikan. Dan di bulan Ramadan kita diperintahkan untuk berpuasa supaya kita dapat meraih bahagian yang besar daripada sifat takwa. Maksudnya puasa ni bukan nak memenatkan, bukan untuk melaparkan, bukan untuk nak buat kita penat dan sebagainya, akan tetapi supaya kita dapat kebaikan yang banyak yang tersimpan di dalam sifat takwa itu, baik di dunia maupun di akhirat. Naam. Kemudian Imam Abdullah bin Al-Haddad menerangkan tentang kelebihan-kelebihan takwa, apa yang disediakan Allah diambil daripada ayat-ayat Al-Quran. Sedang takwa itu pula merupakan wasiat utama Allah Subhanahu wa ta'ala untuk orang-orang yang terdahulu dan yang terkemudian. Cuba lihat firman Allah Subhanahu wa ta'ala berikut, وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهِ. Dan kami telah perintahkan kepada orang-orang yang diberikan kitab sebelum kamu dan juga kepada kamu supaya bertakwa, yakni patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantaran itu maka tiada sesuatu kebaikan mahupun di dunia ataupun di akhirat, sama ada kebaikan lahir mahupun batin, melainkan takwalah yang menjadi perintis dan sebab yang menyampaikan kita kepadanya. Demikian pula sebaliknya, iaitu tiada sesuatu kejahatan mahupun di dunia ataupun di akhirat, sama ada kejahatan lahir mahupun batin, melainkan takwalah yang bakal menjadi pendinding yang kukuh dan benteng yang teguh untuk menyelamatkan kita daripadanya dan melepaskan kita dari bencananya. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala telah sering menjelaskan kepada kita menerusi kitab sucinya Al-Quranul Karim bahawa di dalam sifat takwa itu terdapat kebahagiaan yang utama dan kebaikan yang tidak terhitung banyaknya. Naam, Allah Subhanahu wa ta'ala telah mewasiatkan di dalam kitab-kitab yang terdahulu, yakni kitab Taurat dan Injil yang diturunkan kepada umat-umat yang terdahulu dan kitab-kitab yang terdahulu, yakni pesanan takwa ini semuanya terdapat di dalam kitab-kitab yang terdahulu. Taurat, Zabur, Injil, suhuf-suhuf yang diturunkan semuanya berpesan, antara pesanannya adalah at-taqwa. Dan begitu juga Allah berpesan kepada kita semua di dalam Al-Quranul Karim supaya kita bertakwa. Dan takwa itu antara intipatinya adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala
mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala, meninggalkan larangannya dan tidak melanggari perintahnya. Naam. Dan takwa menjadi sebab, menjadi kekuatan untuk kita melakukan ketaatan, dan takwa menjadi sebab kekuatan untuk kita meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mengikut ketakwaan kita, mengikut kadar ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan mampu untuk melakukan amal ibadah, dan mengikut kadar ketakwaan kita, kita dapat menahan diri kita daripada melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Moga-moga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kita bahagian yang besar daripada sifat taqwa. Amin Allahumma amin. Di antara kebaikan-kebaikan itu ialah penyertaan Tuhan dalam pemeliharaan kita. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wattaqullah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Bertakwalah, yakni patuhlah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahawa Allah bersama-sama orang yang memelihara diri dari kejahatan. La ilaha illallah. Dan di sini Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kita untuk kita bertakwa. Salah satu yang kita akan dapat kebersamaan dengan Allah. Allah akan bersama kita dengan pertolongan. Bila Allah bersama kita, Allah akan berikan pertolongan. Bila Allah Subhanahu wa ta'ala bersama kita, Allah akan berikan bantuan, sama ada di dunia ataupun di akhirat. Dan ini merupakan kebersamaan yang khusus setelah kita tahu Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di tempat-tempat yang lain kebersamaan yang umum. Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Sesungguhnya Allah bersama kamu di mana saja kamu berada. Maksudnya Allah dengan sifatnya yang maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui, sentiasa bersama kita. Tapi orang-orang yang bertakwa, kebersamaannya lebih. Orang yang bertakwa, kebersamaan Allah dengan dia lebih, mengikut kadar ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya dalam sembahyang kita sebut sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar orang-orang yang memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala mendengar kepada setiap apa yang diperkatakan oleh makhluknya, yang beriman, yang tak beriman, yang memuji, yang mungkin ada menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah maha mendengar segala apa yang disebutkan oleh makhluknya, apa yang dikatakan oleh hamba-hambanya. Akan tetapi sami Allahu liman hamidah, Allah mendengar mereka-mereka yang memuji Allah di dalam sembahyang. Kata para ulama adalah Allah mendengar dengan penerimaan, Allah mendengar dengan keridaan, Allah Subhanahu wa ta'ala mendengar dengan penuh kegembiraan terhadap apa yang disebutkan oleh hambanya. Maka pendengaran Allah lain kepada orang yang taat dengan pendengaran Allah dengan orang yang tak taat, kebersamaan Allah dengan orang yang tak taat, dan kebersamaan Allah dengan orang yang taat, orang yang bertakwa, berbeza. Naam, jadi di sini kebersamaan yang khusus. Dan kalau kita sebutkan tentang kebersamaan, Allahumma salli ala Muhammad, istrinya Fir'aun, Asia sah? Asia, imratu Fir'aun, na'am, Asia. Bila dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apa ayat dia? وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة فرعون إذ قالت ربي ابن لي. نعم، إذ قالت ربي ابن لي عندك بيتا. Dia cakap apa? Ya Allah, ibni li baitan, Rabbi ibni li indaka baitan. Ya Allah, binakanlah untuk aku rumah di sampingmu. Dia tak cakap dalam Al-Quran ibni li baitan indaka. Ayat tu disebut binalah di sampingmu rumah. Dia tak dahulukan binalah rumah di sampingmu, tapi nak tunjukkan orang-orang salih ataupun orang-orang yang dekat dengan Allah ni, dia faham kebersamaan dengan Allah ni diutamakan. Jadi bila dia sebut Rabbi binili indak, di sampingmu, di sisimu, baitan, baru disebut rumah. Maksudnya di kebelakangkan rumah itu disebutkan kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, nak menunjukkan yang penting itu bukan rumah sangat. Dia bukan dia nak rumah, tapi dia nak kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Syuf, Masya Allah, yakni Asia walaupun dia duduk dalam istana Fir'aun dengan kekayaan, tapi tidak tertipu dengan kekayaan.
dia dapat melihat keagungan Allah Subhanahu wa taala dan diberi taufik. La ilaha illallah. Naam. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Jadi perkara yang pertama, faedah pertama daripada sifat takwa adalah kita mendapat kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan apabila Allah bersama kita, maka kita tak perlu perkara-perkara lain. Kalau Allah bersama kita, maka kita mempunyai segala-galanya. Dan kalau kita mempunyai segala-galanya tapi Allah tak bersama kita, apa yang kita ada? Tak ada apa-apa. Naam. Di antaranya lagi ialah ilmu laduni. Firman Allah Subhanahu wa taala, wattaqullah wa yuallimukumullah. Asbab untuk mendapatkan ilmu adalah takwa. Dan walaupun orang itu mempunyai banyak ilmu, tapi kalau tak ada sifat takwa, tak ada sifat takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ilmunya tidak akan bermanfaat. Waliyadzubillahi tabaraka wa taala. Bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan mengajarkan kamu. Naam, apa itu ilmu laduni? Ilmu laduni adalah ilmu yang dipelajari ataupun yang dihasilkan oleh seorang hamba tanpa perantaraan. Allah Subhanahu wa taala bagi dia ilmu tanpa wasitah. Kita nak belajar, kita perlu hadir kelas, perlu baca dengan ceramah dan sebagainya. Itu cara kita dapat ilmu. Tapi ilmu laduni ni adalah ilmu yang installkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa wasitah. Tak perlu nak download, tak perlu nak apa, dia dah ada by default. Ataupun bukan by default lah, maksudnya Allah Subhanahu wa taala letak tanpa perantaraan. Tanpa perantaraan para malaikah. Kita ni mungkin belum sampailah level ada orang-orang yang melalui perantaraan para malaikah, perantaraan para nabi dan sebagainya, mungkin mimpi mendapat ilmu daripada nabi dan sebagainya. Akan tetapi ilmu laduni ni adalah ilmu yang didapatkan tanpa perantaraan, seperti mana yang diberikan kepada Sayyidina Khidir. Nabi Khidir antara orang-orang yang mendapat ilmu al-laduni. Antara definisi ilmu laduni adalah mengetahui tentang sifat-sifat Allah dan ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa taala secara yakin tanpa dipelajari. Yakni seakan-akan difahami ataupun dapat menyaksikan keagungan Allah Subhanahu wa taala itu dengan mata hati tanpa dipelajari. Dia terus dapat. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Quran, Allahu yajtabi ilaihi man yasha wa yahdi ilaihi man yunib. Allah tarik kepadanya ataupun Allah sampaikan sebahagian hamba kepada Allah tanpa perantaraan. Wa yahdi ilaihi man yunib, ada juga orang yang sampai kepada Allah dengan jalan hidayah. Dia belajar, dia amal, dia bersungguh-sungguh dalam amal ibadah sehingga dia sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada hamba-hamba yang Allah Subhanahu wa taala terus tanpa ilmu, tanpa amal sampai kepada Allah Subhanahu pun ada. Allahu yajtabi ilaihi man yasha. Ini orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan ditarik. Dia dapat tangga ataupun kapet dibentangkan di hadapannya, kalau dia jalan, dia tak perlu nak ada usaha. Zalika fadlullah yu'tihi man yasha. Tapi itu perkara-perkara yang rare ataupun yang khusus yang tidak diberikan semua orang. Jadi kita jangan tak apalah, aku tunggu sampai dapat dipilih macam tu, khalas nanti sampai kepada Allah. Tak boleh. Kita jalan normal road, kita kena belajar dan mengamalkan dengan ilmu apa yang kita belajar, dan dengan doa moga-moga Allah sampaikan kita kepada keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Naam. Berkata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, laisal alim alladhi yahfaz min kitab. Seorang alim itu bukanlah seseorang yang menghafal ilmu daripada kitab. Fa idza ansa ma hufiz sara jahilan. Apabila dia lupa apa yang dipelajari, maka dia jadi orang yang jahil. Akan tetapi orang alim yang sebenar-benarnya adalah seseorang yang bila dia memerlukan ilmu, dia boleh terus minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan ilmu tu bila-bila dia nak hadir pada dia. Ni makam yang tinggilah di sisi Allah. Orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala tak perlu nak hafal, tak perlu nak belajar dan sebagainya. Bahkan kadang-kadang hatta bila kita belajar dengan dia, perkataan yang perkataan yang keluar daripada lidah dia, kadang-kadang perkataan yang kita tak pernah dengar pun dalam kitab. Itu antara sifat-sifat orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah.
Dalam Al-Quran Allah sebutkan tentang Sayyidina Khidir, fawajada 'abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma wa 'allamnahu min ladunna ilma, dan kami mengajarkannya dari sisi kami ilmu. Pun didahului dari sisi kami dahulu, baru disebutkan ilmu. Min ladunna ilma. Walaupun kata para ulama setiap ilmu itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi setengah ilmu itu melalui perantaraan makhluk, maka tidak dipanggil ilmu laduni. Dan kita mempunyai pintu ilmu yang besar, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala antara tugas yang diberikan kepada Rasulullah, kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmah. Jadi perantaraan ilmu yang kedua selain daripada directly daripada Allah melalui takwa adalah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila semakin kita dekatkan diri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka akan terbuka ilmu-ilmu yang tidak diketahui daripada kitab dan daripada guru. Naam. La ilaha illallah. Di antaranya lagi mampu membezakan ketika timbul kekeliruan antara berlaku sesuatu kemusykilan, juga sebagai penembus kesalahan dan penyuci dosa-dosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'azim. Wahai orang-orang yang beriman, kiranya kamu takut kepada Allah, nescaya Dia, yakni Allah Subhanahu wa taala, akan mengurniakan kamu pengenalan untuk membeza, yakni antara yang benar dengan yang salah, dan dihapuskannya lah kesalahan-kesalahan kamu serta mengampuni kamu, dan Allah mempunyai kelebihan, yakni anugerah pemberian yang maha agung. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dapat membezakan yang benar dan yang batil bila timbul kekeliruan. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan al-halalu bayyin wal haramu bayyin wal umur bainahuma mutasyabih. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Wa ba'din ada yang samar-samar di tengah-tengah. Jadi kadang-kadang yang samar di tengah-tengah ni lebih baik untuk ditinggalkan kalau kita tak pasti sama ada ianya benar-benar halal ataupun sama ada ianya halal ataupun ianya haram. Naam. Jadi dengan asbab takwa, Allah akan seakan-akan berikan kita alamah untuk kita kenal apa itu yang baik, apa itu yang buruk. Ada satu orang alim, beliau ni kalau dia nak makan, kalau makanan yang ada di hadapannya itu syubhah, maka akan ada urat dekat tangan dia akan bergetar, sehingga dengan alamat tu dia tahu yang makanan tu syubhah, jadi dia akan tinggalkan. Allah Subhanahu wa dengan asbab takwa, yakni orang yang sempurna ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, jadi bila dihidangkan kepada dia makanan-makanan yang syubhah, maka seakan-akan akan bergetar. Wa hakadha. La ilaha illallah. Yaj'al lakum furqanan. Allah jadikan untuk orang lain kadang tak nampak, tapi untuk orang yang bertakwa jelas bagi dia perkara-perkara yang samar-samar. Nah, Wabadin Allah Subhanahu wa taala berfirman, di antara kebaikan-kebaikan yang lain lagi ialah keselamatan dari api neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajjil ladzina taqaw. Dan tiada seorang pun di antara kamu melainkan melalui api neraka. Itulah keputusan Tuhanmu yang tidak dapat dihindarkan. Lalu kami selamatkan pula golongan mereka yang bertakwa. La ilaha illallah. Satu orang sahabi di tengah baring di atas paha isterinya, kemudian tiba-tiba dia menangis. Isteri dia pun tanya kenapa menangis. Dia kata dia teringatkan ayat ini, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya.
Tak ada seorang pun kecuali akan melalui daripada titian as-sirat. Kana ala rabbika hatman maqdiyah thumma nunajjil ladzina taqaw. Kemudian yang diselamatkan adalah orang-orang yang bertakwa. Jadi dikata aku tak tahu sama ada aku akan diselamatkan atau tidak, sehingga dia menangis. La ilaha illallah. Hakadha as-sahabah, yakni tengah bergembira, tengah duduk bersama ahli keluarga, boleh teringat ayat Al-Quran menyebabkan dia menangis. Naam. Dan kita tahu titian sirat itu berada di atas neraka Jahannam, dan titian sirat itu lebih tajam daripada hujung mata pedang, lebih halus daripada rambut. Yakni yang bertakwa, yang baik, yang jahat, semuanya akan melalui daripada titian sirat itu. Perjalanannya 3000 tahun perjalanan. 3000 tahun perjalanan. Disebutkan dalam satu riwayat 1000 tahun mendaki, 1000 tahun mendata, 1000 tahun menurun. Ada riwayat lain mengatakan oh tak, dia up and down, uphill downhill. La ilaha illallah. Lepas tu kelajuan mengikut kadar ketakwaan masing-masing. Ada yang sepatas kilat, ada yang sekelip mata, ada yang seperti angin kencang, ada yang seperti kelajuan naik kuda dan sebagainya, ada yang berjalan, ada yang berlari, ada yang merangkak. Waliyadzubillahi tabaraka wa ta'ala. Naam, wa saqata fiha man saqat minal kufar wal usah. Yang akan jatuh ke dalamnya adalah orang-orang kafir, orang-orang yang berdosa mengikut kadar dosa mereka. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa mengikut kadar amalan mereka. Naam, maka kepantasan mereka mengikut kadar amalan mereka di dunia. Kemudian orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar akan diberikan syafaat sehingga mereka akan diselamatkan daripada api neraka lah. Maksudnya bila dah jatuh, mereka akan diselamatkan. Hanya orang-orang yang kafir sahaja yang dibiarkan dalam api neraka tu sewaktu titian sirat. Tak boleh nak gambarkan. Yang ini orang-orang yang ada iman dalam hati mereka akan diselamatkan walaupun mereka jatuh. Dah jatuhlah kiranya, lalu jatuh. Ba'din diselamatkan untuk perhitungan. La ilaha illallah. Wa ikhrajuhum iyyahu minan nar bihasabi ma fi qulubihim minal iman. Wa la yabqa fin nar illa man wajaba alaihi al-khulud. Dan tidak ada yang kekal di dalam api neraka itu kecuali yang telah ditetapkan. Tak ingat titian sirat ni sebelum perhitungan ataupun selepas? Mungkin selepas perhitungan. Diperhitungkan dulu amal ibadah, kemudian lalu. Jadi yang mana jatuh, khalas, jatuh. Dan kita sebutkan ada orang-orang yang tidak diperhitungkan amal ibadah, masuk syurga tanpa hisab. Ada juga orang yang masuk neraka tanpa hisab. Daripada padang mahsyar tu tak sempat nak tunggu dikira amal ibadat, khalas dah disambar oleh api neraka. Ni dah la ilaha illallah. Aliyadzubillah. Naam. Iman macam ayat tadi kan kita sebutkan, ya ayyuhallazina amanu ittaqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Ada ayat lain, ya ayyuhallazina amanu aminu, wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya macam iman adalah keyakinan ataupun tasdik, iman adalah kebenaran kan, tasdik. Takwa ni sifat takut yang ada dalam diri seseorang, yang mana dengannya berikan kita kekuatan untuk taat perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan iman pun, Islam ada level dia, iman ada level dia, wa ba'din atas dia lagi ihsan ada level-level dia. Semuanya perlu dinaik satu sampai okey, kalau nak kata level, biasanya kalau Islam, iman, ihsan, dia tak sebut takwa lah. Islam, iman, ihsan, dia tak sebut takwa. Takwa ni macam lebih umum. Takwa ni lebih umum. Thumma nunajjil ladzina taqaw.
La ilaha illallah. Khalas. Kemudian firman-Nya lagi, wa yunajjillahu alladhina taqaw bimafazatihim la yamassuhumus su' wa lahum yahzanun. Dan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan orang-orang yang memelihara dirinya dari kejahatan, yakni orang-orang yang bertakwa, ke tempat keberuntungan. Mereka tiada disinggung oleh keburukan dan mereka tiada berduka cita. Nah, mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kerana sifat takwa, kerana mendapatkan daripada keridaan Allah Subhanahu wa taala. Bimafazatihim, yakni mereka mendapat kejayaan meraih keridaan Allah Subhanahu wa taala sebagai balasan iman dan takwa mereka. Yakni dua perkara yang berbeza, sebagai balasan daripada iman dan takwa. Allah Ta'ala alam. Mungkin ada perbahasan kot tentang perbezaan iman dengan takwa. La yamassuhumus su', mereka tidak akan dikenakan musibah pada hari kiamat. Walahum yahzanun, mereka tidak akan bersedih ataupun merasa takut dengan kekecohan hari kiamat kelak. Di antaranya lagi ialah terpelihara dari tekanan hidup, rezeki sentiasa datang berlimpah ruah tanpa diduga, sentiasa hidup berlapang dada, mendapat ganjaran yang besar pula. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mematuhi segala perintahnya dan menjauhi larangannya, nescaya Allah Subhanahu wa taala akan mendorongkan baginya jalan keluar dari kesulitan, dan dia, yakni Allah Subhanahu wa taala, akan memberikan rezeki kepadanya dari sumber yang tiada diduga. Firman-Nya lagi, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan barang siapa yang bertakwa, takut kepada Allah, nescaya Allah akan memudahkan segala urusannya. Firman-Nya lagi, wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Dan siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, nescaya Allah akan hapuskan kesalahan-kesalahannya dan diberikannya ganjaran yang besar. Naam. Orang yang bertakwa diberikan jalan keluar daripada segala kesusahan. Orang dekat dunia ni memang tak ada siapa yang terselamat daripada ujian dan kesusahan, akan tetapi orang yang bertakwa diberikan jalan yang mudah, diberikan kelembutan dalam segala urusannya. La ilaha illallah. Kesusahan, ujian, stres dalam hidup semuanya ada, akan tetapi untuk orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang sentiasa bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, akan dipermudahkan urusan mereka. La ilaha illallah. Naam. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan diberikan rezeki dari sumber yang tidak diduga. Naam. Usaha untuk dapat rezeki, usaha, bukan tak berusaha, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala akan bukakan pintu-pintu rezeki daripada jalan-jalan yang tak disangka-sangka. Allah Subhanahu wa taala beri rezeki daripada keimanan, rezeki-rezeki yang zahir, yang batin, diberi rezeki melalui anak-anak, diberi rezeki daripada jalan itu, jalan ini, macam-macam jalan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, daripada jalan yang kita tak terfikir pun, daripada jalan yang kita tak terfikir. La ilaha illallah. Naam. Dan Allah Subhanahu wa taala dengan keberkatan takwa, Allah ampunkan segala dosa dan akan membesarkan ganjaran pahala. Yakni orang yang bertakwa, orang yang takwa dia katalah 100 kilo dengan orang yang takwa dia 10 kilo, dia punya satu subhanallah lain. Satu subhanallah, orang yang takwa dia 10 kilo sama je subhanallah, tapi lain, dia punya ganjaran dia lain. La ilaha illallah. Jadi kita tak boleh nak bayangkan betapa besarnya satu amalan Rasulullah yang paling ringan, yang paling kecil. Tak ada amalan yang dilakukan oleh Rasulullah tu kecil lah, tapi maksudnya satu subhanallah daripada Rasulullah, satu ya hayy ya qayyum. Sebab tu
Subhanallah. Syekh Abu Zaki menyebutkan, dia kata apa? Dia kata Allah Subhanahu wa taala ganjarkan dalam bulan puasa ni ibadat sunat diberikan pahala fardu, dan ibadat fardu dikali-gandakan 70 kali ibadat fardu. Dan 70 kali yang disebutkan oleh Rasulullah itu bukan mengikut apa yang kita faham. Satu orang kalau disebut 70, hatta 70 kilo ataupun 70 dalam mata wang, mungkin mengikut kekayaan dia lah kan. Kadang orang ni disebut 70, dia nak bagi duit 70, mungkin kita boleh fikir ringgit. Tapi satu orang ni dia mungkin kaya, mungkin dikata ringgit tapi dia akan bagi lebih. Begitu juga dengan janji yang diberikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan mengikut kadar yang kita boleh faham. Bukan mengikut kadar yang kita boleh faham. La ilaha illallah. Naam, jadi semakin besar ketakwaan seseorang itu kepada Allah, semakin besar ganjarannya. Jadi kita tak boleh nak bayangkan, setiap walikullin darajatun mimma amilu, setiap orang dahlah berbeza, amal masing-masing pun dah berbeza. Lepas tu ketakwaan masing-masing pula berbeza. Jadi setiap amalan tu akan berbeza. Jadi tak ada satu orang pun yang akan sama darjatnya. La ilaha illallah. Lepas tu kita tengok orang-orang saleh ni macam tak pernah rehat di bulan Ramadan. Macam tak pernah rehat di bulan Ramadan. Kita nak buat amalan yang mereka lakukan pun tak mampu. Nak sampai ketakwaan seperti mereka pun jauh. Jadi yang kita mampu adalah untuk mengasihi mereka, yang kita mampu untuk mendoakan mereka, yang kita mampu hanyalah untuk cuba untuk bersama mereka, ataupun untuk menghadir dalam majlis-majlis mereka. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Di antaranya lagi ialah janji akan memasukkan ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah, tilkal jannatul lati nurithu min ibadina man kana taqiyya. Itulah syurga yang hendak kami pesakakan, yakni pusakakan kepada hamba-hamba kami yang bertakwa, yang memelihara diri dari kejahatan. Firman-Nya lagi, mathalul jannati allati wu'idal muttaqun, perumpamaan syurga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Firman-Nya lagi, wa uzlifatil jannatu lil muttaqin, dan syurga itu didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa. Firman-Nya lagi, innalil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im, sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa itu akan memperoleh syurga jannatun na'im dari Tuhan mereka. Firman-Nya lagi, innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada di dalam taman dan diiringi syurga, sungai dalam majlis kebenaran di sisi Raja yang Maha Kuasa. Nah, kita habiskan sikit lagi. Di antaranya lagi ialah mendapat kemuliaan di dunia dan akhirat. Firman Allah Ta'ala, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang amat mulia di antara kamu dalam pandangan Tuhan ialah orang yang lebih bertakwa. Allah telah menjanjikan kemuliaan di sisinya dengan takwa, bukan dengan sebab keturunan, bukan dengan sebab harta kekayaan, dan bukan dengan sebab-sebab yang lain. Bukankah dengan takwa itu Allah dan Rasulnya telah menjanjikan berbagai-bagai kebaikan dan kebahagiaan, darjat dan kebajikan, kesempurnaan dan kemenangan, harta kekayaan dan keuntungan. Semua itu agak terlalu panjang jika mahu diceritakan dan terlalu sukar jika mahu dihitung. Dalam konteks ini sila perhatikan madah tersebut. Wa man yattaqillaha fadzakal ladzi siqa ilaihi al-matjarur rabihu, siapa yang bertakwa kepada Allah mendapat keuntungan berlimpah ruah. Telah didatangkan kepadanya, siqa ilaihi, telah didatangkan kepadanya keberuntungan yang berlimpah ruah. Madah yang lain pula berbunyi, man arafa Allah falam tughnihi ma'rifatullahi fadzaka syaqi, ma darra dzat ta'ati ma nalahu fi ta'atillah wa madza laqi, ma yasna'ul 'abdu bi'izzil ghina wal 'izzu kullul 'izzi lil muttaqi. Mengenal Tuhan tetapi membelakanginya, bukankah itu kecelakaan namanya, celaka namanya. Segala bencana dalam mentaati Tuhan, segala bencana dalam mentaati Tuhan takkan membahayakan jika dapat ditahan. Betul, ma darra dza ta'ah ma nalahu fi ta'atillah wa madza laqi. Naam, yakni tak ada kecelakaan yang akan tertimpa kepada orang-orang yang melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kaya di dunia bukanlah kemuliaan. Kemuliaan hakiki adalah ketakwaan kepada Tuhan. Allah Ta'ala alam. InsyaAllah kita berhenti di sini dan kita akan sambung pengajian sama ada minggu depan ataupun selepas raya, insyaAllah. Ala kulli hal, moga-moga Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan kita taufik untuk bersungguh-sungguh pada 10 malam terakhir ni. Sikit je lagi 10 malam terakhir. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Ta'ala beri kita taufik untuk memperbanyakkan amalan salih pada bulan, dan moga-moga Allah Subhanahu Wa Ta'ala rezekikan kita dengan Lailatul Qadar. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Ta'ala rezekikan kepada kita Lailatul Qadar, yang mana ianya Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, lebih baik daripada amal ibadah selama 1000 bulan. Yang mana pada malam tersebut malaikat akan menjadi sangat ramai di bumi, melebihi daripada bilangan daun-daun dan batu-batu. Tanazzalul malaikatu war-ruh fiha biizni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Sehingga malam Lailatul Qadar itu ataupun hari Lailatul Qadar, matahari takkan nampak dia punya sinar dia, takkan jadi panas. Sebab apa? Sebab banyaknya matahari. Dan kata para ulama, seperti mana kita menghidupkan malam Lailatul Qadar, kita juga menghidupkan siangnya Lailatul Qadar. Kalau kita nampak tanda-tanda, mungkin kadang-kadang kita tak ibadat banyak pada malamnya, tapi nampak esok hari nampak macam ni, tanda Lailatul Qadar. So kita perbanyakkan ibadah pada hari tersebut. Kita perbanyakkan ibadah pada hari tersebut. La ilaha illallah. Dan kalau kita ada buku-buku doa, kita perbanyakkan doa bulan Ramadan. Kadang-kadang kita nak doa, nak minta, kita pun tak tahu nak minta apa. Dah minta tu, dah minta ni, sudah jam, tak tahu nak minta apa lagi. Kita baca buku-buku doa. Kita baca buku-buku doa, sebab orang-orang salih ni luar biasa permintaan mereka. Kita pun subhanallah, diorang punya semangat untuk meminta luar biasa. Kita minta tu, minta ni, okey dah, apa lagi nak minta? Minta pasal family, pasal ni, pasal dunia. Orang-orang salih, oh panjang doa mereka. Naam, kita minta sikit-sikit, diorang minta banyak. Rugi kalau tak minta banyak. Rugi kalau tak minta banyak. Macam mana? Malam daripada maghrib. Daripada maghrib dah mula. Kalau boleh 10 malam terakhir, kalau kita ada kekuatan, cuba buat solat tasbih setiap hari. Kalau ada kekuatan, solat taubat. Perbanyakkan baca Quran. Dan macam mana? Lepas maghrib, siang pun macam kita sebutkan tadi, maksudnya kalau kita nampak alam, tanda-tanda malam tu Lailatul Qadar, esoknya kita beribadah juga. Kata para ulama, kita akan dapat pahala yang sama. Siangnya pun, siang kira daripada lepas maghrib sampai maghrib. Sampai maghrib. Jadi the whole day tu pun kita cuba perbanyakkan. Nampak mungkin banyakkan baca Quran, banyakkan sedekah, banyakkan sebagainya. Kalau gantung langsir sambil berzikir, sambil berselawat, okay, muskilah. Naam. Allah Ta'ala alam. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma ahli al-qutri untha wa dhakar, rabbi wafiqna wa fiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama. وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفى بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك وجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.